Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita akan sambung pengajian kita yang mana saya rasa sudah 2 bulan saya tak datang, 2 kali dah, kerana ada sesuatu yang tak dapat kita elakkan. Jadi sebagaimana biasa di Masjid Tandok ini, kita akan baca dulu Asma'ullahul Husna dengan salawat daripada kitab ini. Kitab ini kita dah di masjid ni dah beli dah waktu ni. Tuan-tuan bawa dah. Dia kalau tak ada kitab ni nak baca tak boleh. Asma'ullah kita nak kena baca. Selawat kat Nabi nak kena baca. Baca mesti ada kitab. Kalau tak ada kitab tak boleh bacalah tuan-tuan. Saya mengajak di Masjid Muhtadin Sik Dalam baca daripada kitab. Mengajak di Masjid Terbengau baca daripada kitab. Mengajak di mana lagi, di Masjid Sungai Ulak Kulim dia ada kitab, dan Masjid Tandok pun ada kitab dah. Dia minta supaya pihak jawatan kuasa masjid minta saya baca kitab ni di masjid ni. Lagu mana tuan-tuan malam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah ini dia panggil Asma'ullahil Husna. Nabi sabda, man ahsaha dakhalal jannah. Sesiapa yang membacanya dan menghafaznya, dia akan dimasukkan ke dalam syurga di akhirat kelak. Itu dia balasan bagi orang yang dalam hidup ni dia beramal dengan membaca Asma'ullahil Husna. Sebab itulah mungkin pihak masjid minta saya baca setiap kali saya datang. Dan banyak kuliah-kuliah yang saya duk baca ni, di Ipoh saya baca, di Kulim saya baca, di Sik saya baca, di rumah saya sama telah lah, macam besok kita baca. Fadilatnya sangat besar. Kalau boleh kita baca masa nak tidur malam, bangun, lepas sembahyang baca. Wallahu alladhi la ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddusus Salam Jalla Jalaluh Al-Mu'minul Muhaiminul Aziz. Tuan-tuan, tak ada kitab memang tak boleh baca lah. Selawat lebih-lebih lagi. Jadi kita tak baca lah malam ni. Tidak ada selawat, tidak ada kitab. Kita baca yang saya saja baca, orang lain tak payah baca. Itu boleh. Kita tak bawa kitab malam ni
bawa main telinga ya. Okey. Malam ni kita akan sambung kitab kita ini, Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kitab nama dia Nasihat Agama Wasiat Iman. Dalam kitab ini diberi nasihat-nasihat melalui hadis-hadis Nabi dan kata-kata para ulama. Nasihat agama dan wasiat iman, pesanan-pesanan untuk iman kita. Iman ini yang Allah letak di dalam hati kita. Allah letak iman bukan di kepih lebay. Allah letak iman bukan di janggut. Allah letak iman bukan di baju bah. Allah letak iman bukan di kain telkung. Allah letak iman dalam hati. Sebab itu Nabi sabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingat-ingat wahai umatku, Allah jadikan di dalam hati, dalam diri kamu itu sesatu ketul daging, mudghah. Idza saluhat, kalau daging itu elok, saluhal jasadu kulluh, akan eloklah seluruh tubuh badan dia. Wa idza fasadat, apabila daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan dia. Ingat-ingat wahai umatku, yang dimaksudkan itu ialah hati. At-taqwa hahuna, disitulah taqwa dan disitulah iman. Oleh sebab itu, nasihat iman ini selalu diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat dan para sahabatnya, dan disampaikan oleh para ulama-ulama yang amilin kepada umat Islam seluruhnya, supaya nasihat iman ini dapat menjadi nasihat kita, sama ada muda maupun tua, sama ada berilmu ataupun jahil, sama ada besar maupun kecil, sama ada kaya maupun miskin. Nasihat-nasihat iman ini hendaklah didengar dan diamalkan untuk iman itu jadi selamat berada di dalam hati kita. Sebab itu iman ini cukup mahal, tak boleh dibeli dengan wang ringgit, dan tiada boleh siapa pun yang meletakkan iman kepada kita. Yang meletakkan iman kepada kita tidak lain dan tidak bukan hanya Allah. Dan Allah minta supaya kita jaga iman yang dia letak sebagai benih yang cukup bernilai dalam hati kita itu. Dia suruh kita jaga elok-elok, dengar selalu nasihat-nasihat iman, wasiat-wasiat iman, supaya kamu dapat membekalkan diri kamu dengan iman, sehingga kamu dapat beriman sampailah ke akhir hayat kamu. Baik. Ini kitab kita ni. Hari ini dia bawa suatu yang dicatat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ini Imam Ghazali, seorang ulama sufi yang cukup besar, seorang wali Allah. Dia ada satu kitab yang dia karang sebelum dia mati, namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama.
Kitab ni kalau ada di rumah kita ada berkatnya. Kitab ni, sebab kitab ni adalah kitab hadis yang dia ambil daripada hadis-hadis Nabi. Dalam kitab ni Imam Ghazali kata, apabila turun ayat Baqarah 284, turun ayat ni, para sahabat Nabi apabila turun ayat ni mereka berasa gelisah, susah hati. Sebab apa mereka susah hati? Sebab benda yang disebut dalam ayat itu memang mereka tidak mampu untuk mengamalkannya dan menghayatinya. Ayat ni turun. Ayatnya yang berbunyi, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Ayat ni turun. Ayat 284 yang artinya lillahi, bagi Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa juga yang ada di langit dan di bumi, semua itu hak Allah, milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu nyatakan, terangkan apa yang ada dalam hati kamu, au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyi, hak duk dalam diri kita itu, sama ada kita nyatakan ataupun kita sembunyi, yuhasibukum bihillah, Allah tahu dan Allah akan ambil kira apa yang ada di dalam diri kamu itu, sama ada kamu terang ataupun kamu sembunyi, tak lepas daripada perkiraan Allah. Sahabat-sahabat Nabi dengar hak tu, dia kata, Allah, kalau hak zahir, hak di luar ni mungkin kami boleh buat ibadat dan sebagainya, maksiat bukan kebanyakan kami tinggal. Tapi kalau hak duk dalam hati, hak dia mai ingatan dalam hati itu, kami nak tepih tak boleh. Kalau hak tu pun Allah ambil kira, kami tak mampu ya Rasulullah. Kalau hak terang kita boleh. Kita boleh buat ibadat terang-terang. Kita boleh tinggal maksiat terang-terang. Tapi kalau hak ingat dalam hati pun Allah ambil kira, hak ni kami tak mampu. Sebab itu mereka gelisah apa turun ayat ni. Pasal apa? Hak duduk dalam hati pun Allah ambil kira juga. Kalau hak luar ni, hak keluar, hak dinyatakan ni, Allah ambil kira, tak apalah. Faham tak? Ni para sahabat gelisah. Arti ayat tadi disebut sini, kepunyaan Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi, hak Allah semua. Ada hak kita apa dia? Hak kita tak ada. Nyawa, hak duduk dalam hak kita duduk menyawa ni pun hak Allah. Bila dia ambil, kita inna lillah. Semua hak dia ni. Jari, mulut. Kalau Allah tarik, ada mulut nak cakap dah tak boleh. Allah dah tarik, ada mata, tengok tak nampak. Allah dah tarik, ada telinga, dah jadi tuli tak dengar. Ada kaki, Allah tarik, dah berjalan tak boleh. Kita duduk nampak. Sebab itu Allah kata, hak di langit, hak di bumi ini semua hak aku. Hampa tak usah duduk menyekang lah. Hak aku semua. Itu maknanya. Kepunyaan Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi. Sekiranya kamu nyatakan apa yang ada di dalam hati kamu. Duduklah hati, kita nyatakan.
kita buat keluar. Hak duk hati tu keluar kok mulut kita bercakap. Keluar kok mata kita tengok hak duk hati. Atau kamu sembunyikan. Kita tak buat keluar, tak nyatakan, kita sembunyi. Nescaya Allah akan memperhitungkan kamu juga. Hak kamu nyatakan ke, hak kamu sembunyi dalam hati ke, Allah akan ambil kira semua. Dengar-dengar ayat tu turun, para sahabat Nabi gelisah. Sebab mereka takutlah kalau hak hati ingat, Allah ambil kira juga. Ketika ayat ini turun, kata Imam Ghazali, para sahabat merasa gelisah, susah hati. Pasal apa? Hak luar hati pun Allah ambil kira ni. Lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berujar. Serta mereka berkata kepada Nabi, berujar mana kata lah. Ni terjemahan ni ada Indonesia sikit. Serta berkata, apa dia kata? Dia pergi jumpa Nabi, dia kata apa? Kami ya Rasulullah dibebankan suatu yang kami tidak sanggup menghindarinya. Kami dibebankan satu bebanan yang kami tak boleh nak tolaknya. Nak hindar dia, nak tolak dia tak boleh. Apa dia? Benda yang ada dalam hati kami. Lagu mana kami nak tolak benda tu? Apa yang mereka faham dari maksud ayat tersebut, apa yang mereka faham, yang dia menjadi gelisah tu, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan menghitung segala sesuatu yang mereka lakukan hinggalah kepada apa yang terlintas di hati mereka juga pun Allah akan balas. Hak ni yang mereka gelisah ni. Kalau hak mereka buat amal benda tu tak apa. Ni hak terlintas di hati pun Allah ambil kira ni. Hak ni yang susah. Rasulullah menyanggah pendapat tersebut dan sabdanya. Rasulullah kata apa kat mereka? Mereka pergi kata kat Rasulullah begitu. Apa kata? Kalau hak kami buat tak apa, kami hak ni dalam hati pun Allah ambil kira juga. Rasulullah kata apa kat mereka? Apakah kamu mahu berkata sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Bani Israel? Awak hampa ni nak jadi Bani Israel kah? Nak jadi Yahudi kah? Apabila turun ayat-ayat dalam kitab mereka, mereka tak boleh buat, mereka komplain. Hampa ni pun nak komplain ayat Quran kah? Itu Nabi kata. Mahu berkata, apakah kamu mahu berkata sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Bani Israel, iaitu apa dia kata Bani Israel? Kami dengar tapi tidak mau patuh. Sami'na wa asaina. Kami dengar apa yang Taurat kata, tapi kami tak mau ikut. Hampa perlu kata juga lah. Dengar apa yang Quran kata, kamu tak mau ikut. Buat apa yang sakat boleh. Hak dalam hati itu serah ke Allah. Jangan begitu, kata Nabi. Jangan jadi lagu Bani Israel itu. Kalau ada yang tak boleh buat, dia kata kami tak mau ikut. Kami buat hak sakat boleh. Hak tak boleh buat, kami tak mau ikut. Tetapi katakanlah, hampa kena kata lagu ni, kami dengar dan kami patuh. Kena kata lagu tu, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Jangan kata macam Bani Israel, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tak patuh. Kamu kena kata macam orang Islam, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kami memohon keampunan-Mu, wahai Tuhan. Kepadamu jualah kami akan kembali. Kalau hak ingat dalam hati itu, minta ampun ke Allah lah. Lagu tu sepatutnya.
para sahabat setuju dengan petunjuk Rasulullah itu, maka oleh itu Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat-ayat yang lain, iaitu firman-Nya. Allah puji para sahabat yang setuju dengan petunjuk Nabi itu. Dia dengar nasihat Nabi itu. Allah puji pula dalam ayat yang lain, suratul Baqarah ayat 285 lepas pada ayat tadi, iaitu apa Allah sebut, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Rasul Muhammad ini beriman dengan ayat-ayat yang diturunkan dari Tuhannya, wal mu'minun, dan bagiku juga orang-orang yang beriman dengan dia pun beriman. Mereka beriman. Allah puji orang-orang mukmin yang berada bersama Nabi, yang dengar petunjuk Nabi itu. Allah puji dalam ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi, telah beriman oleh Rasulullah dengan ayat Quran yang diturunkan ke atasnya. Begitu juga wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, para sahabat dan orang beriman. Artinya telah beriman Rasulullah kepada apa yang diturunkan Allah ke atasnya. Demikian pula lah orang-orang yang beriman pun beriman juga, percaya juga. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita peristiwa orang-orang yang beriman tadi. Dan ayat ini dan ayat-ayat berikutnya Allah cerita apa dia? Yaitu dengan sebab doa mereka, Allah tidak akan mengira salah atas perkara yang dibuat dengan terlupa atau terkhilaf, tidak disengajakan. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Allah cerita dalam ayat itu bahawa apa yang mereka ingat, yang mereka buat secara terlupa, yang mereka buat secara tak sengaja, walaupun hak mereka buat tu dosa, tapi mereka terlupa kata hak tu dosa, ataupun mereka buat secara tak sengaja walaupun benda itu berdosa, Allah tidak akan kira salah. Allah tidak akan kira mereka bersalah kalau hak mereka buat itu suatu benda yang mereka buat secara tidak sengaja, ataupun mereka buat itu secara, orang kata, terlupa. Barulah lega sikit mereka. Sebab Allah turun ayat tu, habaq kata, kalau hampa buat tak sengaja, hampa buat tak sengaja, ataupun kamu terlupa buat benda-benda yang jahat, benda-benda maksiat, aku tak kira salah. Begitu juga yang kamu ingat dalam hati, aku tak kira salah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Inna Allaha katabal hasanati was sayyiat faqala man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah wa man hamma biha fa'amilaha kutibat lahu sayyi'atun wahidah.
Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin atau kama qala. Sahabat dengar-dengar ni berasa lega. Sesiapa yang bercita-cita dalam hati dia nak buat benda jahat, terlintas nak buat benda jahat, falam ya'malha, kemudian dia tak buat, terlintaslah hati dia nak buat tapi tak buat. Dia ingat tak boleh, ni Allah tak bagi buat, dia pun tak buat. Dia dapat apa tuan-tuan? Kata Nabi, Allah akan bagi kat dia 1 pahala. Pasal apa? Terlintas aja dalam hati hang nak buat jahat tapi hang tak buat, bagi 1 pahala. Barang sesiapa yang terlintas dalam hati dia nak buat jahat, kemudian dia pun buat terus, Allah akan tulis bagi kat dia 1 dosa. Buat baru kira dosa. Ingat dalam hati tak buat boleh pahala. Baik tak baik Allah ni. Ingatlah hati nak buat jahat, tak buat boleh 1 pahala. Ingat dalam hati nak buat jahat, buat boleh 1 dosa. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Barang sesiapa yang terlintas hati nak buat benda baik, tiba-tiba dia tak buat, ingatlah hati nak sembahyang sunat, tiba-tiba tak sembahyang, Allah akan bagi kat dia 1 pahala yang sempurna. Pasal apa? Pasal hang ingat nak buat benda baik, hang tak buat tu cerita lain. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin atau kama qala. Barang sesiapa yang ada ingatan nak buat benda baik, dia ingat nak sembahyang sunat, kemudian dia pun sembahyang, akan diberi oleh Allah kepadanya 10 pahala. Paling kurang buat kebajikan ni Allah bagi 10 pahala, dan Allah akan ganda lagi mengikut niat dan keikhlasannya sampai 700 kali ganda. Paling kurang 10. Pasal niat nak buat baik terus buat, paling kurang dapat 10, dan Allah akan ganda sampai 700. Cuba tengok tuan-tuan, dalam 4 keadaan ni semua dapat pahala 3, 1 aja kena dosa. Dia niat nak buat jahat, tak buat, dapat pahala. Dia niat nak buat baik, dia tak buat, dapat juga pahala. Dia niat nak buat baik, dia buat, dapat paling kurang 10 sampai 700. 3 ni dapat pahala. Niat nak buat jahat, tak buat, dapat pahala. Niat nak buat baik, tak buat, dapat pahala. Niat nak buat baik, buat, dapat paling kurang 10 sampai 700. Cuma hak dapat dosa saja, niat nak buat jahat, kemudian buat, baru berdosa. Itu pun 1 ya, bukan 10. Itu Nabi sebut. Para sahabat dengar berasa lega perut mereka. Tuan-tuan, baiknya Allah dengan kita. Itu pun disebut dalam kitab Tanwirul Qulub.
Apabila seseorang itu niat nak buat jahat, kemudian dia buat, maka malaikat hadut tulis dosa tu, pegang pen dah nak tulis, nak catat lah. Malaikat apa namanya? Atid. Hak tulis kebajikan namanya Raqib. Ma yalfidhu min qawlin, Allah sebut dalam Quran, tidak terkeluar satu perkataan daripada mulut mereka illa raqibun atid, melainkan ada raqib yang akan tulis sebagai kebajikan dan ada atid yang akan tulis sebagai dosa. Ikutlah, kalau keluar hak mulut tu baik, raqib tulis. Kalau keluar dalam mulut tu tak baik, maka atid tulis. Apabila seorang tu buat dosa, malaikat atid ni nak tulis lah. Malaikat hak seorang lagi hak duduk belah kanan namanya raqib. Sebab mereka dua tu, raqib jadi ketua, hak duduk tulis kebajikan tu jadi ketua, hak tulis kejahatan tu bukan ketua. Apabila kita buat benda jahat, dosa, malaikat hak nak tulis dosa tu dah nak tulis di dalam suhuf. Malaikat hak sebelah kanan hak duduk di kepala kata, nanti Sat, nanti Sat, jangan tulis lagi, tunggu dulu, tengok dia nak bertobat ke, nak istighfar ke tak. Kalau dia istighfar, lepas dia buat dosa tu, dia beristighfar, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih, maka malaikat hak tulis pahala, tulis terus bagi kat dia satu pahala. Pasal apa? Dia dah bertaubat daripada dosa hak dia buat. Hak kawan nak tulis tadi ni, pegang pen saja tak tulis, sebab kawan ni tak ditulis. Baik tak baik tu buat dosa bukan tulis terus, tunggu dulu. Tunggu buat pagi sampai petang, duk tak istighfar pun, tak minta ampun pun, malaikat hak kadang kata, tulis lah, tak larat nak tunggu dah lama sangat. Baru tulis. Jadi istighfar ini daripada dosa, imma dengan mulut kita istighfar, astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kita buat kebajikan, kita buat dosa, kemudian kita baca qul huwallah sekali ke dua kali, qul a'udzu falaq, kita buat kebajikan, lepas kita buat dosa, maka dosa kita Allah hapus. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kerana amalan-amalan kebajikan itu akan menghapuskan dosa kita. Jadi istighfar hapus dosa ni bukan dengan mulut saja, dengan amalan pun boleh. Buat dosa pagi itu, pergi beli nasi lemak sebungkus, pergi bagi kat orang, buat kebajikan, habis dosa kita. Sebab itulah dikata di sini, apa dia kata tadi? Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa orang yang beriman tadi dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya. Apa dia? Allah cerita, yaitu dengan sebab doa mereka, Allah tidak akan mengira salah atas perkara-perkara yang dibuat. Dengan terlupa, dia buat benda tu, dia terlupa. Kata salah, dia buat, Allah tak kira salah. Atau terkhilaf. Terkhilaf makna buat tak sengaja. Dan Allah tidak akan memberatkan mereka atas sesuatu yang mereka tidak menyanggupinya. Kalau sesuatu benda yang kita tak sanggup buat, Allah tak bebankan kita dengan amalan-amalan itu. La yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita dengan suatu amalan kecuali sekadar kita mampu saja. Yang wajib semayang 5 waktu. Hak sunat terpulang. Mampu buat, tak mampu tak payah buat. Tapi hak wajib kena buatlah. Nah, aku tak semayang lohok hari ni awak tak mampu. Bewak pasiak semua. Hak wajib kena buat. Nah, hak wajib kena buat. Bukan banyak. Cuba bayangkan tuan-tuan. Lepas subuh kita semayang subuh lebih kurang pukul 6.30. Saat ni pukul 1.30 kat pukul 2 baru semayang lohok pula. Celah tu. Semayang subuh pun bukan banyak, 2 rakaat aja. Lepas tu masa bukan lama sampai dekat pukul 2 pula baru semayang zuhur 4 rakaat. Lepas zuhur tunggu lama sampai kat pukul 5 semayang asar. Lepas 5 sampai 7.30 baru semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, semayang isya. Lepas semayang isya, Allah tidur ke 6.30 pula baru semayang subuh. Sikit sangat. Padahal kita duduk nyawa ceh. Semua Allah bagi. Tidur daripada pukul 11 sampai pukul 5, pukul 6. Ceh. Allah bagi semua nyawa. Kita bukan sedar apa dah. Ada orang lain yang sedar, tak sedar. Dia hutang orang pun dia tak sedar, orang hutang dia pun tak sedar. Tapi hak dia hutang orang masa duk celik ni pun dia tak sedar lah. Tapi Allah bagi semua. Semayang 5 waktu saja. Nah, dulu 50 pun Nabi Muhammad berasa tak apa dah. 50 tu kira okey lah tu. Turun mai langit yang ke-6 Sirat Mi'raj. Musa tanya, berapa? 50 semayang. Allah Muhammad nak jumpa Allah minta kurang lagi. Umat hang tak larat buat kalau 50. Tuan-tuan bayangkan kalau sehari semalam 50 waktu. Lagu mana? Naik turun jumpa Allah. Sekali turun ada satu hadis kata Allah buang 5, ada kata hadis buang 10. Sekali turun 5. Mai kat Nabi Musa, berapa tinggal? Tinggal 4. 50 waktu tinggal apa? Tinggal 45. Pi naik lagi Muhammad. Oh, kesian umat hang tak larat buat. Naik sampai tinggal 5. Sampai tinggal 5 Allah kata 5 la yubaddalul qawlu ladayya, aku tak tukar dah 5 dekat 5, tapi buat 5 pahala aku bagi macam mula, macam 50 juga. Baiknya Allah dengan kita. Daripada 50 tinggal 5, tu pun dia bagi pahala macam hayang 50 waktu. Nabi Muhammad dia berasa tak parah, tapi Nabi Musa aja dia duk berasa lagu kita tak larat. Sampai 5, Nabi Musa kata, conek minta sikit lagi boleh tak? Korang pada 5. Kerana Muhammad jawab apa? Innistahyaitu min Rabbi. Musa, aku malu dah nak jumpa Allah. Hang bayang daripada 50, dia korang 5. Pi sekali korang 5. Pi jumpa pula korang 5. Pi jumpa berapa belas kali sampai tinggal 5. Hang nak suruh naik pula pi jumpa. Kemalu lah mak. Istahyaitu, aku malu dah nak jumpa Allah ni. Kemudian Allah berfirman, aku tak tukar dah 5 tetap 5, tapi pahala macam 50. Cerita ni orang hak malas semayang, dia dengar saya ceramah satu tempat. Dia dengar lepas saya ceramah dia mai jumpa saya masa duk minum kopi. Dia kata, ustaz. Ya, masa tu ustaz lagi. Ya. Nabi Muhammad duk malu buat apa? Cenik pergi minta sekali lagi. Tak kesyok kalau korang habis kita tak payah buat dah. Hilang semua kena ingat hati. Dia marah kat Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad kata, aku malu nak jumpa Allah dah.
Dia jenis tak bayang. Dia kata duk malu buat apa? Pi nak jumpa kat dia. Tuan-tuan, ini yang Allah sebut tu. Sesungguhnya Allah telah makbulkan doa para sahabat itu dengan meringankan. Tengok daripada 50 tinggal 5. Dan memudahkan serta mengangkat bebanan yang mereka runsingkan itu, yang mana kita sekalian harus mengucap syukur terhadap Allah Azza wa Jalla kerananya. Karena Allah ringankan. Hak kita tak mampu, kita tak payah buat. Hak terlintas di hati, kita tak buat, Allah tak kira salah. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan maksud ini dalam suatu hadis yang berbunyi. Hadis Nabi bunyi lagu ni. Tujawwizali an ummatil khata' wan nisyanu wa mastukrihu alaih wa ma haddasu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Allah. Tajawwazali, dimaafkan kepada aku, an ummati, dan umatku, al khata', benda yang mereka lakukan secara tak sengaja, tak diambil kira sebagai satu kesalahan. Wan nisyan, ataupun mereka melakukan sesuatu itu secara terlupa. Buat dosa tapi terlupa, kata dia itu dosa. Allah angkat kesalahan itu, tak dikira kesalahan. Wa mastukrihu alaihi, ataupun perbuatan yang dipaksa. Dia buat itu kerana dipaksa, Allah tak ambil kira. Ikat tangan kita, dia buah pistol tadi, dia kata hang minum lekas tu, arak tu duk cawan depan hang tak minum, kau tembak mampus. Kita dipaksa minum, kita pun minum, Allah tak kira dosa. Hak kira dosa kalau kita saja minum, bukan dipaksa. Dimaafkan, tidak dikira salah atas umatku. Khilaf, makna buat cara tak sengaja, itu khilaf. Atau lupa, tak dikira salah. Dan perbuatan yang dipaksakan, buat cara dipaksa pun tak salah. Juga apa yang terlintas di hati saja, tak kira salah juga. Itu dia. Buat cara terlupa tak salah, buat cara tak sengaja tak salah, buat kerana dipaksa tak salah, tak buat terlintas saja di hati pun tak dikira salah, selagi mereka tidak mengatakan, kecuali kalau mereka keluar ke mulut kata atau mengamalkan atau mereka buat, itu baru kira salah. Tapi kalau ingat saja dalam hati, tak keluar kata apapun, tak amal apapun, tak dikira salah. Itu kata Nabi. Jadi para sahabat yang gelisah tadi pun berasa lega sikit. Kalau tidak, kita dibebankan dengan satu benda yang kita tak mampu nak menolaknya sebab ingatan dalam hati. Hati ini dia ingat macam-macam. Tapi oleh sebab Allah tak ambil kira ingatan dalam hati, selagi ianya tidak diamalkan apa yang diingat itu, maka selama itu tidak dikira salah. Berasalah ulama apa dia, para sahabat bahasa lega sikit. Kalau tidak, depa duk rasa begitu terbeban dengan apa yang diturunkan pada mulanya ayat Quran itu. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita berhenti tang ni dululah, insya-Allah.
kita akan masuk kepada tajuk lain, bercita-cita mati dalam Islam. Kita ada ingatan nak mati dalam iman, dalam Islam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Kan? Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Jadi kita kena selalu bercita-cita mendoakan supaya biarlah kita mati di dalam iman. Sebab itu di antara doa yang diajak kepada kita, Allahumma kullana wa la takun alaina, Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana. Ya Allah, Engkau tamatkanlah hidup aku ini, ajal aku ini dengan kebahagiaan. Kita minta, ini doanya katanya doa tu kenali dulu. Antara doa tu kenali, dia minta Allahumma akhtim, ya Allah Engkau tamatkan bis sa'adati, dengan mulia, ajalana, ajal kami. Tamatkan hidup kami dengan keadaan mulia. Lagu mana hidup mulia? Bukan setakat boleh mengucap saja. Hidup mulia, tak ada bawa dosa. Hidup mulia, tidak ada bawa kesalahan sama-sama makhluk Allah. Kita balik Allah dengan keadaan yang cukup bersih. Sebab itu di antara bacaan yang Nabi ajak doa dalam tahiyat akhir kita, apa dia? Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Minta. Itu dalam tahiyat akhir. Wa min azabin nar. Aku berlindung denganmu daripada azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Lagu mana fitnah mati? Mati dalam keadaan tak boleh mengucap. Minta ke Allah setiap kali kita nak bagi salam, nak semayang. Ini Nabi ajak kita. Jadi di antara doa tu kenali itu begitulah, Allah maqtim bis sa'adati ajalana. Ya Allah, Engkau tamatkanlah hidup kami dengan keadaan yang penuh kebahagiaan. Mati dapat mengucap, mati tak bawa dosa. Allah. Mati tak kena azab. Dalam kitab sebut, orang yang dia dalam sakit nak mati, dia duduk baca qul huwallah tak berhenti, insya-Allah dia terlepas daripada azab kubur. Qul huwallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dalam kita begitu jugalah. Semua pakat nak mati ni. Kalau dalam sakit kita di ujung-ujung umur kita tu, jangan lupa baca Fatihah, baca qul huwallah nah. Waktu dulu saya berjumpa dengan nantu Datuk Harun Din dengan isteri dia di Langkawi. Lepas tu dia baru mati. Dia mati di Amerika, Datuk Harun. Saya kata, ayah mati dah Datuk. Alhamdulillah. Lagu mana? Dia kata sebelum dia mati itu memang doktor sana nak bagi dia tidur, nak bubuh, nak bagi tidur, nak bagi tak ada ingatan, bagi tidur lah. Itu di antara benda-benda nak menidurkan dia supaya dia tak terasa sakit. Ayah pesan, dia kata, kalau aku lagu mana pun jangan tidurkan aku.
Nak mati tak apa. Aku nak biar dalam keadaan sedap. Aku nak minta ampun. Aku nak baca qul huwallah. Aku nak minta, nak mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau ditidurkan tak sedap apa, legona aku nak mengucap. Jangan. Tu dia kata, ayah pesan kat kami, kalau apa pun nak jadi, jangan tidurkan dia. Sebab dia nak mati dalam keadaan sedap. Sebab dia nak mengucap 2 kalimah syahadah. Dia tak mau mati dalam keadaan ditidurkan. Kadang-kadang ditidurkan sampai 4-5 hari. Mati. Tak mau. Saya pun pesan juga ke anak-anak, jangan tidurkan aku di akhir hayat. Sebab aku nak mengucap 2 kalimah syahadah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Kalau kita ditidurkan lagu mana? Tak tahulah, ini pendapat saya lah. Tapi ada orang dia mau lagu tu, bagi pak mak dia tidur, dia pun tak tengok, tak apa azab sangat. Ni duk ni tidur sangat. Tapi orang yang beriman sangat, dia tak mau sebab dia nak mati dalam kalimah syahadah. Baiklah tuan-tuan, ini kita akan baca bercita-cita mati dalam Islam. Ini satu benda yang dituntut kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ni selalu minta ke Allah supaya kita mati dalam iman, mati dalam Islam. Jadi insya-Allah kita akan sambung. Kita sudah masuk lama dah waktu Isya. Dan mudah-mudahan kita akan sambung lagi segala pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman, rasul kepada kita semua. Dan Nabi hidup, dia sampaikan ajaran dia tidak lama tuan-tuan, selama 23 tahun saja. 3 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selesai Nabi Muhammad sampaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah turunkan Quran kepada dia di akhir hayat Nabi. Wa raditu lakumul Islam madina, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Muhammad dah jelas semua ajaran agama. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan segala nikmat aku kat kamu semua. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redha, kata Allah, Islam saja dari agama kamu. Lepas itu balik tak lama mana Nabi Muhammad kembali menghadap Allah. Sebab dia sudah menunaikan tanggungjawab sebagai Rasul kepada kita semua selama 23 tahun. Tuan-tuan, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi insya-Allah apa yang Nabi sampaikan kita itu, kita akan cuba memahami dan menghayatinya dalam pengajian-pengajian yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita harap tuan-tuan puan-puan bawalah kitab salawat tu untuk kita baca pada kuliah-kuliah kita akan datang. Pertama sekali kita nak baca Asma'ullah Husna, cukup besar fadilatnya. Yang kedua kita nak bersalawat kepada Nabi dalam kitab yang kita dah bekalkan kepada tuan-tuan semua dah. Kitab ni kita jangan tinggal. Kita mengaji bukan nak mengaji saja, tapi kita nak beramal sama. Faedah daripada mengaji amalan. Kalau kita mengaji tak beramal, dia kurang ada faedahnya. Jadi saya haraplah kitab ini kalau saya mai pula bawa ni untuk kita nak baca Asma'ullah Husna dan kita nak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.